Fauzana adalah bekas pramugari yang telah berkhidmat lebih kurang setahun setengah Farah. Hantar WhatsApp pun ramai yang mengata kita. Tapi tak kurang ada yang percaya. Alhamdulillah. Cik percaya tak? Tak. 24 semalam ada banyak game juga membabitkan pasukan-pasukan yang beraksi bukan saja di dalam negara kita Malaysia, malah luar negara. Antara mendapat perhatian of course lah Liga kita, Liga Malaysia, dan juga Liga Perdana Inggeris. Wah, excited semua orang hari ni. MU seri satu sama dengan Chelsea. Yes. Patutlah bapa ai macam tak happy je bapa ai Chelsea. Chelsea Cik tengok ke cik? Semalam game start 12.30. Lewat sangat. Lewat sangat kan? Saya disiplin. Pagi ni di konti. Very good. So Very good. saya terpaksa korbankan perlawanan tersebut. Tapi keputusan seri better than kalah. Better than kalah. Tapi kalau ikut rekod dengan Chelsea last year pun 4-3 kita kalah. Ya. Lepas tu tahun ni satu sama main dekat Old Trafford. Betul lah. Still under kendalian Ruud van Nistelrooy, belum lagi mamat baru tu. Sementara. Ruben. Ruben. Oh, Farah tahu. Bagus. Apa nama perannya Ruben apa? Amorim. Ruben Amorim. Sporting Lisbon punya pengurus pasukan dahulu. Sporting Lisbon ni kelab pertama untuk siapa Farah? Suka soalan-soalan terjah ni. Tapi jawapan dia Ronaldo. Aduh, Farah bagus. Sometimes we need a brother to help a sister. Thank you Abang. Tapi Arsenal kena 1-0 dengan Newcastle. Arsenal kalah, City kalah. City kalah. Tengok Farah kedudukan Liga. Kedudukan Liga macam mana? MU di Liverpool. tangga teratas ya? Oh, Liverpool. Liverpool, MCT, Forest. Sabar. Nottingham Forest nombor 3. Mana apa ni MU Tengah cari. MU 13. Oh 13. Aku baru nak suruh kau Google. Tak payah 13. Jauh no MU ni. It's okay lah. Kita lupakan pasal bola. Kejap lagi kita nak cerita pasal Kobe lah. Senang. Kobe Ong. Bukan, Datuk Kobe. Datuk Kobe. Datuk Kobe ni kan pernah menawan puncak Everest. Apatah lagi Kinabalu. Dan setakat naik basikal tu biasa sangat kerana ia merupakan salah satu orang kata apa nazar ya. Nazar motor. Bukan, dia kata macam Bayar nazar. Bayar nazar. Bayar niat lah, dia kata kalau KJ menang penyampai radio popular, beliau akan berbasikal dari KL ke Bangkok. Benarlah. Semalam dia dah mula daripada Bukit Damansara ke semalam dia ke mana? Gopeng. Dia kuat dia. Kami ada jumpa saya kayu dengan dia sampai ke Rawang. Sampai ke Rawang AG ada. Ya, saya kayu daripada Senawang. Johan muncul dengan Hajah kan. You kayu daripada mana pula, Jo? Johan kayu daripada rumah. rumah. Kita terbangsa. Jauh. Cuma Farah tak ada. Farah? Sibuk kat kenduri. Semalam hari Ahad, saya sejak pergi Rembau dah belajar menjadi YB. Bagus. Saya menyantuni ialah Rakyat Shah Alam. Untuk awal paginya dekat Pucuk ada kelas. Itulah kita dah dengan abang kan kita belajar menyantuni jadi YB lah. Faham. Sebenarnya banyak aktiviti Farah buat, Cik buat, Johan pun dia punya aktiviti, antara aktiviti yang membuatkan aku seram. Sebab aktiviti dia mendaki gunung. Nantikan bersama kami Hot FM. Yang kan tinggal 12 hari saja lagi untuk kami berempat insya-Allah naik ke Gunung Kinabalu. Tak sampai 2 minggu. Dah rasa Dia macam teruja, excited lah. Saya terasa teruna. Saya Tapi awak dah mula berlatih. Ya, saya berlatih, bukan saja berlatih. Macam minggu lepas aku pergi ke hiking. Bukan biasa-biasa, itu untuk ambil anugerah. Anugerah. Sebab saya datang naik Wira Gunung Datuk. Saya dah dinobatkan sebagai Datuk Wira. Pertambalan kat atas. Pertama kat atas. Habis Datuk kat atas. Tapi green screen dah nanti jadi dah. Okey lah. tak baik pakai green screen Kat sana
Macam mana nak ni, tapi suasana dia tu. Aku tengok gambar kau cantik Kampung siapa tu? Ha? Kampung siapa? Kampung siapa lagi? Yalah kampung awak lah cik. Kampung awak lah. Nampak tak rumah kami? Oh, Farah pun sama. Nenek dan sobolah ya. Rumah. Dia orang Pilar pun dia tak kembang orang Pilar. Alamak, lepas tu claim kau orang Rembau. Tapi memang itu orang rembau lah. Cuma yang menarik perhatian ialah apabila video tu dikongsikan. Johan bagi ucapan khas untuk untuk AG je. Oh ya. Dia tak ada pun buat ucapan untuk kita. Lepas tu Boleh dah dapat rasa. Video pun. Milik Hot FM ni pun meminta juga ya. Admin Hot FM 976 ni dia kata baguslah video ni khas untuk AG je. KJ buat. Fafau tu setakat video gambar green screen. Ini berbalik pada green screen yang aku cakap tadi tu. Dekat tangga tu. Tapi saya bukan nak kata J Joji. Gambar-gambar Johan tu yang cantik-cantik, yang love, romantis. Siapa yang ambil? Engkau. Of course. Cepat betul iklim. Dia ambil. Bagi tahu kat J perkara yang sebenar. Tak, Saya pun tertanya juga siapa yang ambil gambar awak dengan Najah. adalah orang yang ambil. Geng-geng lah. Farah dia ambil benda tu, dia repost balik itu je. Tapi cik, jujur lah Farah macam mana? Ha? Kita rasa Farah Okay, honest. betul-betul. Tak, Betul. kita dah bagi tahu dia. Memang dia ikut kena plan buat, asal? Awal bulan November dia kena buat keputusan. Ni dah awal nampak ni. bulan dah. Okay, Nampak. saya sabar. At least bagi end of Tak this boleh lah sebab kita kena plan. Kita kena tempah malin Okay. gunung. End of this Kalau you tak week, nak pergi, kita kena make sure ada orang jaga you kat bawah. Okay, tak macam ni. Saya naik, honest, saya nak naik, saya memang confident saya boleh sampai. Puncak. Okay, cuma saya nak turun tu. Pakai heli. Tak turun tu je yang buat kat air seram sejuk. Sebab setiap kali saya training turun tangga, kat situ. Tinggal 12 hari lagi Farah. Okay. Okey cik, macam mana? Sebelum saya keluar daripada konti hari ni, Saya you step pun saya buat kena tau hari-hari, decide. cik. You kena decide hari ni. Maknanya dia kena bagi tahu hari ni juga. Hari ni. Hari ni juga Farah, hari ni dah 4 bulan. Kalau kau nak hujung minggu 8 Kalau bulan. decide malu tau kat orang. Kau nak malu sekarang ke malu nanti? Okay. Tapi ada lagi seminggu je. Kau ada lagi seminggu. Mana Okeylah. dah tahu. Baiklah. Dia kata minggu ni dia pergi training. Step yang you tinggalkan cik hari-hari I buat tau. Tanya budak-budak dalam studio. Berlepas ke Sabah bila? 12. 12 bulan. Selepas on Baiklah, air, okey. saya rasa kita berlepas. Farah kena buat keputusan sebelum akhir minggu ini. Fair. Okey, fair. Fair. Sebelum hari Jumaat lah. Alhamdulillah. Jumaat bulan. Alok macam ni kita perlukan. Saya tak ada, awak dua Boleh. kena check on air. Awak pergi mana kalau awak tak ada? Dia kan dah start hari Hari Isnin Jumaat. je. Isnin je bro. Tapi Alung Nak anugerah bagilah Isnin je. Alung betul-betul bagi kau handicap tau. Ini betul-betul ujung-ujung dah ni. Boleh. Bagi Ais confident dulu. Hai. Sebab ada tengah training turun. Oh. Faham kan masalah Ais? Faham. Ni Okey. Farah, aku nak tanya kau. Ya, Okey. Jo. Kalau kita naik kereta, Okey. okey. Sebelum kita turun, apa first thing yang kita kena buat? Kalau kau dalam kereta, sebelum kau turun, apa the first thing yang kau kena buat? Parking? No. Masuk gear satu. No. Nak turun masuk gear satu, kenapa? Turun bawa kereta. Kau nak turun daripada kereta, the first thing yang kau kena buat? Buka seat belt. No. Aduh. Okay, the first Kalau thing. kebat betul dia The bagi ni. first thing, kalau kau nak turun daripada kereta, Okey. the first thing, kau kena naik kereta tu dulu. Okay? The same thing, kau nak training turun tu, kau kena naik dulu barang. Naik dulu. Turun kita cerita nanti. Come on lah, minggu ni, hari Sabtu. Hey! Apa? Jadi sembang. Come on je, langat je. Dia punya petik. Aduh. Serius lah Farah. Betul ni? Serius Farah tak ada hari ni. Hari ni ada Tak serius bukan. KJ. Ini tanya kau ni. Serius lah Farah. Come on lah, langat Sabtu. Nampak je dah check. Boleh. Boleh Boleh kot. Langat. Boleh ikut. Awet kau. Sekejap lagi. Kita akan share bersama dengan anda. Jadi tak jadi. Yang pertama lah kita nak pergi langat dulu Yang pertama. Hot FM. Fun fact yang sangat menarik yang bakal dikongsikan oleh KJ. Dan kita tak tahu lagi ni fakta itu mengenai apa. Okey, I rasa memandangkan kita dah semakin dekat ke Sabah, mungkin fakta hari ni berkenaan dengan Borneo, Sabah
ataupun Bukit Bukau? Betul sangat. Oh, ya? Sangat. Ya, fakta hari ini tidak lain tidak bukan adalah berkenaan dengan Kinabalu sebab yalah, tak ada topik lain kan. Ya, Okey, sekurang-kurangnya Tertumpu. Ya. dapatlah juga kita informasi Ya, tentang betul. Kinabalu. Dan saya rasa soalan ini akan memberi kami semua inspirasi Baik. untuk menawan puncak Gunung Kinabalu. Baik. Sebab soalan dia adalah berapakah umur wanita Malaysia tertua Tertua. yang tawan puncak Kinabalu? Wanita tertua. Sebab, Malaysia Malaysia. Lelaki Malaysia tertua kita tahu Dr. Mahathir. Alright. Tapi yang wanita Oh, Dr. Mahathir. Baru tahu. Ya abang pun. Tuan Mahathir Okey, pun kita baru fokus. tahu. Fokus soalannya Okey. wanita. Wanita, alright. Okey, wanita tertua. Okey, Ya. pendaki yang mendapat rating nombor 1 di dunia adalah lelaki daripada Australia bernama Bernard Fowley. Dan dia banyak negara dia dah pergi benua demi benua lah untuk mendaki. Dan dia kagum apabila sampai ke Malaysia, dia dapat tahu rekod seorang wanita yang sangat berusia dalam mendaki Gunung Kinabalu. Hui Liu Ming nama wanita tersebut. Okey. Anti seorang Cina dari Ipoh Perak. Oh, ya. Okey. Dia Ipoh Mali. Ipoh Mari. Dia mendaki Gunung Kinabalu di usia 93 tahun. 93 tahun je. Yes. Itu yang apalah membuatkan sarang-sarang Bernard kan. Fowley ni kagum dan meletakkan nama anti Hui Liu Ming ni dalam bukunya Highest in the World. I was about to Macam ask bunyi sayap-sayap. about the tajuk. Boleh cari. Highest In the world. Tak tahu highest apa. Tak tahu. Umur, Umur. Yang bukit penting gunung. 93 tahun dari Ipoh. Yes. Elok. Okey. Jo. Okey, dalam keberadaan Gunung Kinabalu ni, ramai yang menawan puncak Gunung Kinabalu dengan pelbagai objektif. Ada yang nak menawan macam kita, objektif kita adalah untuk bersiaran 24 jam di atas sepanjang ke Gunung Kinabalu. Yes. Kan? Ada juga yang ingin membuat rekod-rekod lain. Kan? So ada objektif yang tertentu dan ada juga yang Buat kajian. dan juga ada juga yang target umur yang paling tua dan juga ada yang umur yang paling muda. Okey. betul. Dalam sejarah Gunung Kinabalu itu sendiri telah menetapkan bahawasanya had umur untuk menaiki Gunung Kinabalu supaya Oh ya? ya ada. Oh. Untuk keselamatan, demi keselamatan, umur yang termuda yang dibenarkan untuk naik dan umur yang paling tua untuk dibenarkan naik. Okey, yang Okey. termuda tu berapa? Yang termuda adalah 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Yang ni Jabatan KKM Malaysia. Jabatan KKM. KKM Malaysia telah mengeluarkan Kementerian Kesihatan. Kemudian Kesihatan untuk Bukan perangkaan dia menghadkan umur supaya kesihatan. untuk kesihatan dan juga untuk keselamatan sendiri. Okey. Okey. Betul, saya tidak disangka Tun Mahathir adalah orang Lelaki yang paling tua lah. yang paling tua naik dekat atas tu. Dan telah dicatatkan. Orang Malaysia lah. Kalau orang luar negara ada lagi lebih pada dia. Ya kan? Jadi, kalau nak cerita umur wanita yang Wanita. paling tua. Kita tahu Okey, wanita ni. cantik. Cantik. Tuan Dr. Siti Asmah. Oh. Dia mesti pergi berdua weh tu. Dia pun cuma nak belakang betul-betul pergi berdua weh tu. Okey. Ya. Umurnya masa naik tu ialah 81. 81 tahun. Okey. Dah, lock. 81. Tak lock dia macam cerita. 93. 81 dan Okey, 93. 81 dan 93. Ya. Seorang daripada Ipoh. oh dekat TikTok yang dah bagi jawapan yang tepat. Oh, Ah. iya. Kalau Wow. ini dia tak tahu. Janganlah. Kita tengah buat live ni, korang boleh cakap, okey? Ya. Okey, Cik, kamu Cik. Okey. Awak apa tadi, Ji? Dari Ipoh 93 tahun. Nama? Hui. Lupa dah nama anti. Jawab Hampir. separuh jawapan hampir betul. So anti kan? Anti. You punya 81. 81. So usia hampir. Usia. Combine hampir-hampir. Alright. Sebab yang pernah iaitu wanita Malaysia tertua yang telah tawan puncak Kinabalu, nama dia adalah Chi Moi Chun. Cakap lagi. Beliau langsung tidak sedar bahawa pendakian itu telah mencatat rekod buat dirinya apabila menjadi wanita tertua Malaysia yang sampai ke puncak.
Dan ini daripada tahun 2017 pada usia 82 tahun. Ini beliau 87 tahun. Dan telah pun sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Tetapi wanita Malaysia, itu wanita Malaysia, tapi wanita asing paling tua yang telah berjaya mendaki Gunung Kinabalu adalah seorang warga Jepun berusia 96 tahun. Beliau mencatatkan rekod ini pada tahun 2006. 96 tahun banyak gunung. 2006 tu. 2006. Sekarang dah 2024. Sekarang dah tak ada dah. Tak tahulah. Kalau umur dia panjang, kita tak tahu lah kan. 96. Wow, maknanya kalau usia 82 tahun Boleh naik. Itu point dia. Itu point dia. So, kalau kita tengok juga secara detailnya, laporan daripada KKM mengatakan 86 tahun tadi tu mempunyai masalah lutut juga. Ya ke? Tapi dia naik juga. Dia naik juga dengan cekal, amanah, bersih dan tangkas. Membuatkan dia motivasi dia kuat lah. 86 tahun Farah Fauzana. Kita yang baru 30 lebih ni takkan tak boleh naik. Kita nak pergi mana hujung minggu ni? Langat. Farah Fauzana adalah bekas pramugari yang telah berkhidmat lebih kurang setahun setengah Farah. Hantar WhatsApp pun ramai yang mengata kita. Tapi tak kurang ada yang percaya. Alhamdulillah. Cik percaya tak? Tak. Jawapan dia tak. No, tak. No way. No. Okey, sabar. Saya perbetulkan ayat dan perjelaskan balik. Betul lah apa yang dia kata. Bekas pramugari. Tengoklah keadaan saya ketika saya berhenti kerja tahun 2016. Boleh lepas. Apa yang lepas? Troli tu. Troli tu. Sebab kadang-kadang orang kata tak lepas. Sekarang kurang sikit lah. Belaga lah. Dia kena dia kena bukan belaga, dia kena mengiring. Dia kena mengiring. Dia tak belaga dengan kursi, dia belaga dengan orang letak tangan. Sebab apa tahu? Sebab kita ni nak pergi KK. Setakat ni betul ni nak pergi KK 12 hari bulan kan? Flight ni betul-betul dah ada ke tidak? Dah beli tiket? Sebab kalau nak beli tiket, aku tak nak yang jauh-jauh, aku nak yang dekat-dekat area office je. Boy. Senang nak naik. Dekat area office lah Cip, dia punya airport tu. Tak nak pergi KL lain lah. Jauh lah Cip. Nanti nervous. Betul. Hari baru lepas pergi Sepang tengok race jauh je. Kalau boleh kita nak daripada Subang. Paling dekat. Cuba check Farah yang direct flight. Okey, selalunya bab-bab ni perempuan paling suka. Okey, I dah check kalau setakat nak pergi Kota Kinabalu dari Subang Jaya. Okey, kita ada Firefly. So guys, boleh check out Firefly. Ada. Wow. .com.my. Lepas tu kalau nak ikut kita orang gerak 12 hari bulan, ada one way. Naik kat Subang. Naik kat Subang. Okay, Dia memang kat Subang tau. dekat? Dia tak ada transit, dia direct flight. Okey, dari Subang ke Sebab dulu kalau Subang ni dia tak pergi ke Sabah Sarawak kan. Betul. Ini pergi kan? Ada dah. Ni dah ada Subang Malaysia, type ke Kota Kinabalu. Okey, nampak? Ada lah. Fly Date. Date 12 hari bulan. Pam. Pukul berapa? Pukul tengok kita gerak, kita check kat sini, kita ada flight pukul 4, pukul 7, pukul 6. Pukul 4 okey lah. Pukul 4 sampai sana malam terus Seafood lah. Pukul 6.40. Boleh. Terus seafood. Terus seafood lah. Guys, murah je RM307. Yang penting I check kat sini kalau buka flight details ni free 10 kg check-in bag. Itu yang penting. Memang keperluan tu sebab kita banyak barang kita bawa kan. Tapi ni memang free lah 10 kilo ni. 10 kilo check-in bag Okey. kita free. Maknanya one way 300. So agak berpatutan juga kalau consider macam last minute macam ni. 300 berapa banyak lah sangat nak guna duit diorang ni. 300 saya akan Duit Cip lah, Cip punya idea. Okey. Tapi aku nak tahu Firefly ni dia ada dua. Okey. Satu yang kipas besar tu. Satu lagi yang blade yang kat luar. Okey, yang beli kat luar tu selalunya dekat Semenanjungnya dia guna pakai. Kalau kita nak Fokker. Fokker. Kalau kita nak cross ke Sabah Sarawak, Dia kena jet dia kena besar. Boeing. Jangan risau ya, is Boeing. So tak payah risau kat sini. Yang penting again, I paling excited sebab 10 kg. Cuma makan, nak check makan jap. Ada makan sekali? Tapi ada free snack kata dia. Okey, jap I check. Sabar, benda-benda macam ni kita kena check. Okey, kau check dulu Okey. sama ada ataupun tidak. Kalau ada, minta tolong kau uruskan lah
Boleh, I suka. Alang-alang tengok lah kan? Okey, Suka, stream bersama suka. dengan kami Hot FM. Ikut perancangan kami 12 hari bulan kita akan terbang ke Gunung Kinabalu. 14 hari bulan memang kena naik, 15 hari bulan turun, baliknya tak tahu berapa hari bulan. Sebab tu semua kita tanya Farah Fauzana sebagai orang yang paling dekat dengan dunia penerbangan, ex-stewardess, dan dia dah check dah pun penerbangan yang kita akan naiki ke Gunung Kinabalu nanti. Sekejap sebut pasal check Johan, AG, KJ, suruh hantar WhatsApp kan. Semua hantar WhatsApp check tau. Pengacara, penyampai radio. Tak mana yang stewardess history ni? Okey. Jangan percaya Google. Sebab Yeah. Google Ada orang yang Google Ada orang Ada. gigi Google. di Google, Wikipedia ni kadang-kadang ni tak betul. Dia tak update lah tu. Terlepas pandang Farah. Terlepas pandang. Sorry Farah. It's okay guys. Sekarang ni dalam family selalunya kalau travel mesti Puan Nuri yang handle flight. Tak juga. Okay. Johan, Ha? Roslyn yang handle flight. Dia mana komputer. Okey. AG? Memang dia lah. Memang lah bini kan? tu lah. Selalunya memang perempuan. Selalunya memang perempuan. So antara kita perempuan ni memang akulah yang akan buat ni kan. Tapi kita dah last minute harap-harap adalah tiket tu. Jangan risau. You require dekat dengan Sri Pentas. Ada. Subang. Subang. Flight ke Sabah ni dia berapa lama 2 jam setengah. 2 jam setengah. Aha. Kalau 2 jam setengah ni biasanya akan lapar. Kena kunyah-kunyah. Okay, nak snack. Nak makan. Jangan risau. I dah check dekat Firefly. So far yang ada dekat Subang ke KK adalah Firefly. Okey. Sebab ni bagi kacang je. Kacang lah betul. At least ada snack. Yang penting 10 kg tadi dah dapat free. Free. Okey. Lepas tu kita check kat sini flight details inclusive snack. Ni Apa dia snack dia? Snack ni I rasa mungkin cookies. Selalunya cookies. Nak apa? Aku saja cakap nak nasi kita- lemak, mi Bandung, kuih tiaw Ailam. Itu ke? Dahsyat lah dia orang ni. Lekak besar lah. Okey. Kejap. Yang penting. Tapi dah cek-cek ni aku takut dah dekat. So dia Okey, punya lock. I dah lock dah. For adults, Mhm. seorang baru 600 return. Oh, For not bad. adults, okey lah, Alhamdulillah. Guna pun duit KJ. Guna duit you lah, you yang petik. Ini sebab kita cakap ni ramai juga yang dengar. Mana tahu kebetulan dia orang pun nak pergi Boleh, KK, boleh. Masih kan? lagi ada flight. Masih lagi ada. Ini bukan sebab tawaran dekat Hot FM je. Ini memang Firefly yang buat. Firefly buat. Memang Firefly buat. Oh. Okey, seat boleh pilih tak? Seat boleh pilih. Aku nak I dah juga. lock dekat you kat depan sekali. Jangan. Dia Kenapa? nak, sebelah tingkap. Tak nak sebelah tingkap. I nak yang sebelah pilot. Sebelah pilot dan Ah. occupied. Aku fight. Sebelah stewardess saja. Sebelah stewardess Ya, tak itu. dibenarkan. Alah. Minta maaf tak dibenarkan sebab I dah ditugaskan jaga korang Apalah semua. Firefly ni. Aku dengar Firefly punya stewardess semuanya ramah mesra. Sebelah stewardess. Ah. Lock 3. Tak boleh. Korang 3 orang duduk depan sekali ada lock dekat kursi nombor 2. Lepas tu I duduk sebelah kanan you all. Okay, I akan check dah. Satu lock settle. So kita semua akan gerak pada 12 hari bulan November. Kecuali saya. Alamak. Saya 13. Awak 13? Jangan risau. You nak tukar anytime I boleh tukar. Baru ni. I Dah, boleh tukar? tukar. Boleh tukar, I boleh tukar. Kena Jadi tambah apa- ni kan, kena charge kan. Recharge lah. Tukar. You seorang je tukar. Diorang maintain 12 November. Kita tukar free. Free ke? Free. Nanti I bagi tahu. Nanti I bagi tahu cara-cara dia. Oh, boleh tahu juga Boleh. Baguslah Farah tak kedekut lah. Nak tahu macam mana nak tukar free bersama dengan kami nantikan Hot FM. Kami akan travel pergi ke Gunung Kinabalu, naik ke puncak pada 14 hari bulan, tapi of course lah kena gerak awal 2 hari sebelum. So Farah dah book flight 12 hari bulan. 12 hari bulan kita balik dalam hari Sabtu lah. Turun je kalau boleh turun balik Tapi Cip dah minta tukar ni. Cip nak naik 13 hari bulan. 13 hari bulan. Okay, dah boleh, sini. Yang tadi kau dah beli Farah? I dah beli dah tapi Takut siapa kena Kena bayar bayar lagi kau. kan? jangan risau. I dah buat dah. So far sebab kita baru buat booking ni, kita nak buat pertukaran nampaknya secara percuma. Yang Make sure, penting make sure. pertukaran tu tertakluk kepada terma dan syarat. Okey. Sekarang Tapi boleh tukar, Boleh tukar. free. Free. Yang saya punya lah. You punya okay KJ 13 hari bulan the Yep. next day punya flight. Kita bertiga kita naik 12 November. Kau apa? Pukul 4. So Pukul 4. kawan-kawan yang kerja kat Subang boleh Cepat. tunggu. Kawan-kawan yang tunggu dekat Kinabalu pun boleh tunggu. Minta. Kita nak bagi tahu 13 November nanti tolong sambut KJ. Tapi Kenapa Cik- dia popular ni? Cip tukar date macam mana nak?
sampai KK je makan seafood. Esok masa saya sampai kita makan lagi ya. Oh, kita makan dua lagi. kali. Dua kali. Waktu panjat. Banyak. Sudah. Jangan risau, tu kita ada kawan-kawan lain yang akan membantu kita ketika kita di KK. Okey, nanti tolong confirmkan flight semua, dah tolong check in kan sekali. So senanglah kerja kita orang. Guys, I just nak recap kawan-kawan yang siapa nak ikut boleh sempat lagi nak ikut sebab masih lagi ada seat. 12 November untuk Farah Johan AG. Ya. 13 November untuk KJ. And then bag 10 kg free. Alright. Okey, kalau nak pilih yang tak free pun boleh, tak ada masalah. Kuda-kuda. Kuda-kuda ada free. Cantik. Details kalau tukar lagi bagi tahu cepat-cepat sebab masih lagi percuma kalau nak buat pertukaran penerbangan. Cuma tertakluk kepada terma dan syarat. Okey guys. Okey. Siapa-siapa yang nak ikut kita orang sebab ramai kata nak ikut. Nak check kat mana? Boleh check out dekat Firefly fireflyz.com.my. Alamak, Farah, aku lupalah. Apa lagi Ji? Dr. Hazwan, kita punya doktor. Dr. Hazwan ni nak ikut juga Dia ke? nak ikut, dia kena ikut. Okey, tambah seat sebelah I. Sebab kejap lagi Dr. Hazwan ada. Sebelah kau Dr. Hazwan pun akan masuk kejap lagi dalam studio bersama dengan kita sebentar lagi. Hot FM. Story kami untuk naik ke Gunung Kinabalu, insya-Allah 14 hari bulan nanti semua dah settle dengan Firefly. Kita akan naik penerbangan pukul 4 petang dekat Subang. Thank you Farah. Dah settle, dah lega jugalah. Semua satu-satu. Lupa Dr. Hazwan, kita punya doktor kesihatan yang nak memantau kita punya perkembangan fizikal mental kita ni, Farah. Okey, I dah buat dah khas untuk Dr. Hazwan, our Ketua Perubatan Sukan Selangor FC, aka fisioterapis, aka Dr. Lutut, aka Buat hati. bukanlah. Oh bukan, sorry. Ni penjaga KJ Johan AG. Tak. AKA Dr. Hazwan ni sebenarnya kita ambil untuk jaga Farah. Ya. Asal usul Dr. Hazwan ni Tujuan asal. jaga Farah kan? Yes. Tapi memandangkan Farah 50-50. Aduh. Jadi tak pasti Dr. Hazwan masih relevan ke tidak untuk Alamak, I dah booking dah, I dah block dah ni tiket flight. Maknanya Firefly. kalau Dr. Hazwan kau dah booking tiket flight, kau kena naik lah. Kalau tidak nanti Dr. Hazwan tak ada kerja. Betul juga. Okey, so rutin you untuk 10 hari terakhir ni apa dia, doktor? Okey, rutin untuk 10 hari terakhir ni penting supaya tak injured ataupun terlebih kita panggil overexert diri sendirilah. Nak terlampau penat. Badan tu biar nak rasa sedap. So still maintain dengan fitness regime. Pergi macam jogging. Oh, maintain regime. Oh. Hari Sabtu ni insya-Allah kami nak ke Langat. Okay. Boleh naik. Boleh, tak ada masalah. Dia jangan terlampau dekat tu. Katakan nak pergi naik hari Selasa Rabu, hari Isnin tu lah tiba-tiba nak pergi naik. Tak boleh lah. tak boleh. Okey, hari Sabtu ni boleh lah. So dalam minggu ni boleh lanyak lagi lah. Kita kata loadingkan sikit. Loadingkan Jadi sikit. mula hari Ahad tu dah mula relaxkan sikit, ready untuk climb ke Kinabalu lah. Sebab kita macam saya dah relax lama dah. Salah jadual. Lampau relax. Hari Sabtu lepas KJ naik basikal. Kalau ikut bahaya tak? Bahaya tak? Semalam, sorry, maafkan saya. Kalau ikutkan tu memang terbaik lah. Kita tahu fitness level kat mana tu. Jadi insyaAllah tak ada masalah. 2 hari lepas Sabtu saya lari 15 km. Semalam 30k. Amboi! Okey. Sekejap lagi I nak tanya Dr. Hazwan tips untuk elakkan injury. Wah, okey. Bersama dengan kami, dengarkan Hot FM. Nak ke puncak Gunung Kinabalu gara-gara Cip KJ telah pun memetik diri sendiri dan juga adik-beradiknya untuk naik ke atas. That Dan was Cip, in February, right? Februari. Ya. So ni benda ni nak jadi reality, Cip. Hampir jadi kenyataan. Apa awak rasa, Cip? Saya rasa yakin kami bertiga akan sampai di atas. Insya-Allah. Jay. Lepas tu kita jemput Dr. Azwan. Okay. Orang kena buat keputusan by End of this hujung week. minggu ini sama ada dia nak naik ke tidak. Cuma minta pandangan Doktor. Doktor lah. Doktor, tolong bantu saya. You kan my physiotherapist punya team juga kan? So far diorang kata saya masih lagi Membimbangkan lah. Kalau doktor tengok macam mana Macam betul? okey Sebab dia dah. injet tu memang injet betul ke? Injet saya tak buat-buat? takut naik. Jujur saya tak takut naik. Saya takut turun je sekarang ni. Okey, so dalam keadaan Farah ni apa kita nampak memang ada kecederaan asal tu. Okey. Dia dulu ada meniskus semua. Jadi bila dah buat rehab tu, tengok sendiri Farah punya perkembangan, kata naik tangga 5 flight semua tu tak ada masalah.
Jadi bila nak naik tu kata paling penting sekarang Tok Farah kita nak kena pace dia punya tempo tu. Pace dia punya tempo. Jangan terlampau rush. Relax Farah. Yang 3 orang ni memang confirmkan laju lah Dr. Azwan. So Dr. Azwan nak ikut pace saya ke pace mereka? Doktor kena jaga kau. Oh memang ikut I je lah Mak Khalid. Kita Malim ikut, engkau Dr. Azwan ikut. Masya Allah, all this while ingatkan Dr. Azwan ni jaga kita berempat. No. Oh, so sweet. Sebab apabila kita pergi dapat tajaan daripada gym pun, bukan gym tu yang kau pergi sangat. PT tu yang kau lebih-lebihkan. So aku rasa PT tu pun boleh ikut kau sekali masa naik nanti. Semua yang involve dengan kau akan ikut sekali. Lah, J mesti tak percaya. J atau I kan ada PT. I ada PT. I ada Doktor peribadi. Kan apa alasan aku ni? Apa alasan? Cari lagi sebab apa? Benda ni akan diungkit sepanjang kau bekerja. Tapi doktor, kita actually semalam pun bola dengan KJ, dengan Johan cakap memang kita tak yakin Farah akan naik. You yakin ke tak? Sebab kalau kita tengok daripada difficulty tu dia kata challenging saja. Okey. Jadi kalau pernah train dan dah pergi towards that tu, saya rasa tak ada masalah. Doktor macam ni lah kita cari. Ya, sebab dia dah sampai dekat depan pintu gerbang ni tahu apa? Gunung Datuk. Pintu gerbang je lah. Okey. Jadi kalau ke Gunung Datuk yang pernah dipost lah, Gunung Datuk. Yang pernah dipost. Gunung Datuk, lepas tu dia Dia pergi, hutan. dia hutan. Lepas tu dia pergi gasing. Nampak aktif lah. Adakah jalan-jalan yang macam tu yang kita akan lalui dekat Gunung Kinabalu tu nanti? Jadi dia mimik dia hampir serupa lah. Serupa. Lebih memang dia kata lebih mencabar sikit sebab dia punya elevation semua tu. Tapi yang kita perlukan kita panggil suaian diri. Tapi doktor pernah sampai? Saya pernah sekali. Pernah sekali. Cik pun dah pernah sekali. Doktor, tinggal seminggu lagi. Lebih kurang seminggu lagi sebelum kita mendaki Gunung Kinabalu. Lutut saya dah mula rasa sakit sikit. La ilaha illallah. Takkan 2 orang kat base. Yang ajar awak tau, Cik. Itu kan alasan. Okey, ni bagi tahu lah. Alang-alang doktor dah. Okey. Apa yang saya boleh buat dalam seminggu ni untuk kuatkan otot yang ada sekitar lutut saya supaya lutut saya tak terima impact yang terlalu besar. Baik. Jadi nombor 1 adalah untuk deload lah. Saya rasa yang rasa tak selesa ni sebab dah lari 15 kilo, cycle banyak tu. Jadi nak kurangkan sikit, rehatkan otot tu. Jadi rajin ais. Ais. Okay. Tuam ais. Tuam ais. Jadi kalau lagi satu, kalau ada compression garment ke orang kata yang untuk increasekan blood flow ke lutut tu semua Dia tak ada kata ketat lah. Betul. Apa tu? Apa? Gomen. Yang tights, yang ketat tu. Kalau kita pakai yang yang ikat lutut tu yang nampak. Knee guard tu semua okey ke? Boleh, tak ada masalah. Dia apa yang memberi keselesaan dan juga confidence pada kita. Faham. Nice. Okay. Alhamdulillah. Dan kita benda tu semua kita confident. Farah je kita tak confident. Ya Allah, kenapa lah semua orang tak confident dengan saya? Jangan lupa nantikan 14 November nanti. Ada satu soalan yang Farah teringin nak tanya tadi segan. Dia cakap bukan berkenaan dengan dia tapi ke semua lah. Berat badan penting tak untuk naik ke atas Gunung Kinabalu? Bukan dia. Tanyakan. Kau tahu aku malu kan tanya macam tu. Tapi bukan untuk kau. Nantikan sebentar lagi Hot FM. Selamat pagi dan memasuki jam 9 dah pun. Masih lagi bersama dengan Dr. Hazwan yang akan menemani tim Backpast Hot FM sebab kami akan naik ke puncak Gunung Kinabalu pada 14 hari bulan November ini. Bukan calon-calon doktor ya. Dr. Hazwan ni merupakan Ketua Perubatan Sukan Selangor FC. Minggu ni ke Korea, minggu depan ke KK. Doktor, ada satu komen yang kita terima tadi, nasihat yang diberikan kepada kami, jangan naik cepat sangat sebab kalau naik cepat sangat akan dapat AMS. Apa dia itu AMS dan apakah cara kita nak mengelak AMS? Dia ada kan flash code. AM laju sangat. Speed trap. Itu speed trap. Tapi AMS ni kita panggil sebagai acute mountain sickness lah. Jadi, sickness. Sickness. Jadi selalunya datang rasa pening kepala, rasa mual. Lepas tu ada setengah orang yang lebih tu rasa sesak nafas. Kalau jadi benda tu, dinasihati turun ke ataupun boleh teruskan? Turun. Sebab kadang bila makin naik sebab tekanan oksigen semua, oksigen makin menipis, tekanan udara pun berbeza, dia menyebabkan perubahan dalam badan lah. Jadi sebab tu bila naik nombor 1 tu
adalah untuk pacekan diri. Jangan terlampau laju, Dengar tu, jangan terlalu laju sangat. Dia Yang ni bukan ketiga. race tau. Okey okey. Dia bukan race tau. Saya selalu laju doktor. Saya kalau benda macam ni saya fak terus. Fak. Oh, Cepat kena Haji jenis yang laju, cepat kena, cepat turun. Faham? Okey. Yang itu punca adalah daripada body itu sendiri ataupun ada punca-punca lain. Cuaca. Mungkin contoh kalau macam perokok lah kata. Yang mungkin yang naik ke sana. Dia kadang-kadang lebih kepada faktor individu, tapi sebab cara badan masing-masing react kepada altitude. Adakah doktor nasihat, ada sahabat saya tak nak sebut nama dia. Alamak. Dia vape. Adakah doktor nasihat waktu naik gunung tu dia vape ataupun tidak? Kalau boleh kita nasihatkan, amalkan gaya hidup sihat. Ha. Doktor, terima kasih banyak. Thank you so much. Kita jumpa hari 14 November nanti ya. Okey. Dekat Tim Pohon Gate. Ya, InsyaAllah, doakan segalanya berjalan dengan lancar. Kan tadi kita bersama untuk berbicara mengenai sesuatu tentang negara kita Malaysia. Pasca Belanjawan 2025, membugar industri pembinaan demi kesejahteraan infrastruktur rakyat. Wow, bahasa kau tu menggubar lah apa Membugar. Menggugar. Macam ada orang-orang penting je nak masuk kita ni. Betul, kita bersama dengan Menteri Kerja Raya itu sendiri Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi untuk membincangkan isu ini. Tapi Cik, awak take over lah. Kenalkanlah kami dengan Datuk Seri Yang Berhormat Datuk Seri, inilah kehidupan saya sekarang. Dulu kami rakan sejawatan, sekarang ni saya dengan Liwang ni. Duduk sebelah dalam dewan. Oh, jiran. Okey, Datuk Seri sebagai Menteri Kerja Raya, pertamanya kita nak ucapkan tahniah sebab dengar kata kali ni ada peningkatan bajet dia dalam belanjawan untuk tahun depan. Ia khas ataupun khusus untuk Kementerian Kerja Raya. Memang kami banggalah kerana apa kita pohon walaupun tak dapat 100% yang kita nak, tapi kita dapat peningkatan daripada tahun sudah. Itu yang penting ya. Sebab kita tak boleh buat apa-apa tanpa dana lah. Ya. Dapat banyak Dapat boleh dikatakan banyak. Sedaplah, sedaplah. Dan itu pun kerana kita dah yakinkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri kerana apa? Program My Jalan ni. Saya fokus kepada program My Jalan. My Jalan yang saya pakai nanti saya bagi satu. My Jalan ni adalah satu program apps. Kita timpa orang. Kita bagi semua lah. Apps ini di mana pengguna jalan ataupun sesiapa yang dalam perjalanan nampak saja lubang ataupun jalan rosak, guna apps ini, pin dia tahu exact spot di mana. Jadi dengan apps ini bukan kata sebelum ni tak ada, tapi kaedah lain tu tak ini kita enhance yang sudah ada dulu lah. Kita perbaiki. lebih cepat lah. Lebih cepat, lebih tepat. Dan apa yang saya dengar, sekiranya kita menggunakan My Jalan ni, app ni, bila kita pin, within 24 hours akan diambil tindakan. Itu saya nak jelaskan. Wah. Dalam kategori jalan seliaan KKL, iaitu jalan persekutuan. Orang tak tahu tentang benda ni, Tok Dia Sri. tak tahu Mungkin beza. kita explain jalan persekutuan Baik. dan jalan negeri. Sebab kalau kita perinci betul-betul, 11 kategori termasuk jalan kampung, Wow. jalan Banyak. ladang. Tapi tak apa, kita tengok kepada 3 jalan utama. Jalan persekutuan, Federal Roads, Highway dan sebagainya. Termasuk jalan Ferda yang Federal Road juga, jalan persekutuan, jalan negeri dan jalan PBT yang lain. Sebab itu ini harus ditahu kenapa tadi 24 jam. 24 Kita jam. janji hanya kepada kerosakan jalan yang buat aduan dalam 24 jam kita boleh baki, dalam 24 jam jalan dalam seliaan JKR Malaysia. Jalan Jalan sahaja, federal. Jalan Ya. federal saja. Yang lain tu kita ada no rondo polisi dalam apps ni. Okey. No rondo polisi maknanya kita terima mana-mana aduan di mana-mana tempat saja. Dan hantar Lepas tu kepada kita hantar kepada di mana letaknya jalan tu, siapa bertanggungjawab. Okey. negeri ataupun Jalan PBT. negeri atau PBT. Itu tugas kita. Tapi ia terpulang kepada mereka untuk respon dalam masa patutnya cepatlah. Terus saya nak tanya soalan. Ini kalau guna My Jalan punya app dan jalan tu memang jalan federal, ada lubang, JKR akan baiki jalan itu. Siapa saja pun buat aduan. Sebab dulu saya langgar yang jatuh aduan. dulu. Saya langgar lubang, dia kata esok hari lubang itu ditampar, dia kata lubang itu ditampar sebab KJ. Sebab Jadi bateri kalau jatuh. AG jatuh,
pun akan ditambal. Tambang. Akan Mesti ditambal. tambang. Sebab tindakan Kalau kita jalan ni ada konsesi serikat konsesi penyelenggaraan di mana kawasan mereka mereka dah buat lah. Kita pastikan mereka buat kerja mereka. Cik, masa Cik jatuh tu jalan persekutuan ke jalan macam jalan Jalan Persekutuan sebab JKR yang negara? Jalan Faham, Persekutuan. faham. Betul lah Di Putrajaya kan? Di Langat. Di dekat Rimbayu Rimbayu. Nak pergi ke Morib. Sebab bila KJ cakap macam tu memang betul. Ramai pula yang hantar WhatsApp ni. KJ boleh tak tolong jatuh depan kawasan area saya? Oh, Sebab dah kalau cepat. KJ jatuh mesti cepat. Oh. Jangan risau guys. Kan tak perlu KJ jatuh dah. Aku Tak perlu, jatuh tak pun, perlu. Johan jatuh pun dia akan cepat Tapi juga. ada beza. Ada beza? Saya Menteri Kerja Raya Malaysia. Di kawasan saya tak ada 1 inci pun jalan persekutuan. Oh. Orang saya mengadu, Alex, sekarang you JKR. Jalan kita berlubang makan batak tapang. Tapi Ini di Kapit. selain daripada ahli parlimen tanggungjawab saya, Ah. tapi JKR saya tak boleh buat apa-apa sebab itu jatuh di bawah Kerajaan PBT Kerajaan Negeri atau PBT Itu yang Kapit. Datuk Seri bagi tahu tadi tu kan. Faham. Ya. Okey, kita nak tanya tentang peruntukan khas untuk kontraktor. Oh, Ada peruntukan khas. Kontraktor khas, kontraktor Bumi Putra khusus untuk kategori G1 ke G4. ada G4 ada. Aku sampai G7. Oh, lain. Ada. Ya. Ada saya. Dia sampai G7 memang ada tapi kita fokus kepada G1, G4 dulu G4 sebab lah, tu boleh. golongan yang mudah terkesan secara negatif lah kalau tak ada projek yang untuk mereka. Baik, kejap lagi kita akan tanya lebih G1, G4 tu apa. Okey, Ya. G7 jangan G7 tipu Aku ada bawa kalau nak tunjuk. Tak payah. Kita masih bersama dengan Yang Berhormat Menteri Kerja Raya di Hot FM. Kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nathalinggi selaku Menteri Kerja Raya hari ini pasca Belanjawan 2025 menggugar industri pembinaan demi kesejahteraan infrastruktur rakyat sebab Datuk Seri katakan tadi untuk bajet tahun ni bahagian Menteri Kerja Raya dapat sedap. Bolehlah dikongsikan bersama dengan rakyat kan Datuk Seri. Okey, dan I pun dah download ya kawan-kawan, boleh download sahaja apps untuk kita bukan komplain tapi beritahu apa-apa saja maklumat di My Jalan KKR. Yang penting daftar, lepas tu kita boleh upload dan macam-macam aduan kita boleh terus kat situ. Okey, kita berbalik tadi Datuk Seri tentang kontraktor G1 sampai G4. Tak sampai G7 Johan je sampai G7 ni. Saya sebab saya buat highway. Oh, highway. Saya buat highway. Ada peruntukan khas. Tok Sri. Ya, saya beginilah. Tahun ini kita dapat peningkatan 150 juta daripada yang kita dapat tahun sudah untuk G1, G4 ni. Baik. Tahun 2024 bajet tahun ini dia hanya dapat 300 juta ringgit Baik. khas untuk golongan mereka ni. Tapi tahun ini ditingkatkan kepada 450 juta. Wow. Ini pun boleh saya katakan sejak dalam setahun lebih sudah saya pergi ke macam ni. Saya pergi ke banyak tempat lah lawat semasa 7 tahun lepas dan sebagainya. Di mana-mana saya pergi, saya dijumpai oleh persatuan-persatuan PKMM, Persatuan Kontraktor Malaysia, PKBM, Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia dan sebagainya. Ramai G1, G4 di mengeluh tak ada dapat peluang dan sebagainya. Dan saya sendiri buat dia orang kata cabutan tu saya pergi. Jadi saya melihat untuk kerja kategori sebuah kategori tu masuk buah pimpong tu lah. Dia masuk ke dalam tu cabut ni. 700 buah pimpong tu Okey. Wow. untuk satu kerja. Oh. Dan G1 ni kerja yang kecil. Kecil-kecil. Kelas F, belum bagi kelas F lah. Okey. G4 lah. G4. G1 ni macam tu lah. Kadang-kadang 300 buah pimpong tu Untuk satu job? 10 kerja. Oh, Kasihan dia orang. Macam mana dia orang sebab? Itulah memang ini masalah kepada mereka lah. Itu yang Datuk Sri dapat Tambahan. keluhan lah. Tapi yalah kita difahamkan oleh Kementerian Kewangan laksanakan dulu. Yang mereka nak tengok ni pelaksanaan kita. Itu yang penting sekarang, pelaksanaan. Yang Amat Berhormat PM pun tekankan kurangkan birokrasi, cepatkan pelaksanaan. Itu yang penting, delivery kita. Tak erti kalau kita dapat banyak peruntukan tapi akhirnya
kita tak dapat laksanakan. Kerja tak siap. Ya. Tanya untuk Kementerian Kerja Raya tahun depan, Ya. ada dapat apa-apa projek mega Oh. ataupun Rakyat nak tahu, rakyat nak tahu. projek sambungan. Mungkin ada jalan nak lebarkan jalan Tampin tu daripada Sembilan ke Tampin. Suka dah, suka dah. Yang lalu Rembau tu. Ya. Sekarang ni single carriageway dia semakin banyak trafik kat situ. Sempat tu. Kita kalau kita dengarlah pembentangan bajet tu memang projek mega ni yang bermakna ataupun kerajaan sekarang nak kurangkan, tapi kita nak fokuskan sebab itu apa kata bajet ini ekonomi medani ni memperkasakan rakyat. So projek yang lebih kepada menyentuh rakyat. Di mega tapi projek sambungan ada. Ya, Sambungan. di mana macam yang di Tampin saya tak pasti lagi. Tampin dah belum. Saya semak dan saya kata Belum lagi. tapi di Sembilan memang ada projek baru. Okey. Setiap negeri ada projek baru. Tapi kebanyakannya projek sambungan. Seperti mana di Sarawak ni dia tak ada banyak projek baru, tapi sambungan Pen Borneo dan sebagainya. Di Sarawak, di Sabah Pen Borneo fasa 1B akan bermula ni. Kita baru dah bagi surat sujud terima kepada kontraktor. Ini projek lama lah, tapi sambungan. Itu Datuk Cik yang Tampin. Rembau tu. Dia antara yang mega chip yang Bukit Putus lah kan. Bukan betul dah ada sesar dah. Yelah, itu antara yang terbesar. Betul. Tapi Datuk Seri, terima kasih dengan kehadiran. Cuma nak tahulah apa agaknya harapan ataupun penerangan kepada rakyat Malaysia tentang apa yang apa Kementerian Kerja Raya perolehi untuk mereka nikmati. Ya, ialah apa kita dapat dalam bajet ini, tugas utama kita adalah nak sampaikan kepada rakyat. Tak ertilah kalau dia tak terjemahkan kepada outcome. Yep. Kita dapat tu. So saya baru balik dari Melaka. Kami ada baru retreat 2 hari. Top 45 top pegawai-pegawai Kementerian Kerajaan, Kementerian Kerja Raya dan Jabatan Kerja Raya dan agensi CIDB dan LLM. Baik. Dalam 2 hari ni kita brainstorming lah session bagaimana kita nak pertingkatkan pelaksanaan nanti. Itu yang penting bagi saya. Okay, again guys, saya just nak recap balik kawan-kawan. Jangan lupa untuk check Masih lagi out dengan app ni. masih lagi dengan I excited sebab I adalah antara pemandu yang selalu macam nak komplain dengan siapa ni. Okay, buka je apps kat sini untuk jalan rosak, jalan berlubang, lampu isyarat, lampu jalan, papan tanda kemudahan awam, perabot jalan. Rambut jalan tu ada aksesori di jalan lah, macam Ada sofa. Bukan tak ada sofa. Traffic light. Kalau ada tanah runtuh, garisan jalan. Banyak Macam option. ni, halangan semua ada dekat apps tu. Tapi memang selalu apps ni penting untuk terutamanya wanita lah, Datuk Seri. Sebab apa? Wanita kalau bawa kereta dia tak kira lampu jalan ke, lubang ke, dia kedegak aje. Dah tak ada, rosak tak ada. tepi jalan baru dia telefon suami dia, abang kereta rosak. Jadi saya sarankan kepada wanita-wanita tolong Download. apps ni. Mana I kau dah download. dah ya? Mai jalan. Mai jalan. So kalau kau rasa langgar lubang kedegak, ingat kat mana pin benda tu kat situ. Akan ditampal lah oleh Mai jalan. Mai jalan. Jangan susahkan suami, okey? Baik. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Baik, sebentar saja lagi kita nak bercerita pula tentang masih kita nak ke Gunung Kinabalu. Datuk Seri, jom kita naik Kinabalu. Wah. Pernah naik? Saya tak pernah, tapi isteri saya pernah. Jom Datuk Seri naik. Okey Datuk Jadi Seri, terbalik pula. lock Datuk Seri 14 hari bulan kita naik Gunung Kinabalu. Ya ke? Sama pergi. Saya ikut semua Saya je. pergi. Wah, saya tak boleh naik sebab bulan Mac tahun lepas saya buat total knee replacement. Jangan Dia risau macam Datuk mana Seri. tu? Saya akan teman Datuk Seri. Apa kau buat? Oi, sakit lah. Stream bersama kami Terima kasih Hot semua. FM. Thank you. Thank you.